Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Teliti dahulu keikhlasan seseorang mu'alaf itu untuk memeluk agama Islam, baru benarkan mereka memeluk agama Islam. Itulah kata-kata ataupun pesanan daripada Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Muhammad Noor, ketika mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang membenarkan seorang remaja perempuan memeriksa kembali ataupun meminta agar keabsahan pemelukan agama Islam beliau selama 4 tahun yang lepas diperiksa semula. Jadi tuan-tuan sekalian, kenyataan ini sudah pastilah menimbulkan kontroversi. Dan Mufti Pulau Pinang ini memang tidak pernah sunyi dari kontroversi. Baru-baru ini pun ketika seluruh rakyat negara ini, bahkan boleh dikatakan seluruh dunia, melancarkan kempen terhadap beberapa jenama yang dikatakan pro kepada Bintang Daud, beliau tiba-tiba kata, oh jangan boikot produk ini bayar zakat dan sebagainya, sekaligus berlawanan dengan apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat selama ini. Tapi tak apalah, yang itu kita tak nak sentuh, dan saya juga bukanlah lebih pandai dari Mufti. Cumanya mungkin adalah beberapa perkara yang ingin saya ulaskan di sini untuk pandangan kita bersama. Kita balik kepada isu kita, tuan-tuan sekalian. Kenyataan Datuk Seri Wan Salim ini sebenarnya bagi saya, ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju sebenarnya. Yang saya setuju, ya betul. Kita kena tahu yang siapa-siapa pun tidak pernah dipaksa untuk memeluk agama Islam. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la ikraha fid din, di mana maksudnya di sini tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Daripada erti kata lain, sesiapa yang bukan Islam, kita takkan paksa dia untuk masuk Islam. No problem. Tetapi kalau anda dah Islam, anda kena ikut syariat Islam. Itu memang tak boleh nak elak. You tak nak kerja dekat kawasan ini, tak ada masalah, kita tak paksa you kerja. Tapi kalau you dah start kerja, you kena ikut undang-undang syarikat tersebut. Ada faham? Sebab ayat ini seringkali disalahgunakan oleh golongan-golongan yang entah apa-apa. Dia kata, oh tidak paksaan pun dalam agama Islam, maka saya pun bolehlah tak pakai tudung. Itu bongok namanya, Kak. Tetapi dalam hal untuk menentukan keikhlasan ke tak ikhlas ke dan sebagainya ini bukan kerja kita, Tuan Mufti. Bukan kerja manusia. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Awak ni ikhlas ke tak ikhlas masuk Islam ni? Kalau awak tak ikhlas, saya tak bagi awak masuk Islam. Apa? Ingat Islam tu mak bapak kita punya ke yang nak bagi tak bagi orang masuk tu? Amboi. Ya, saya faham. Tuan Mufti hendak mengelakkan daripada orang masuk Islam kemudian murtad begitu saja ataupun mencabar keislamannya di mahkamah dan macam-macam lagi. Disebabkan oleh, oh dia masuk Islam sebab nak kahwin, oh dia masuk Islam sebab jatuh hati dengan seorang perempuan itu atau lelaki ini, oh dia masuk Islam sebab apa-apa dijanjikan ini sebagainya. Tetapi benda-benda ini sebenarnya boleh dielakkan sekiranya kalau kita memberikan kefahaman kepada seseorang mu'alaf itu selepas dia masuk Islam. Cadangan Mufti ialah, sebelum seseorang itu masuk Islam, kena lalui kursus. Itu tak berapa cantik, Tuan Mufti. Sebab ianya seolah-olah macam nak menyusahkan orang untuk masuk Islam. Kalau nak buat kursus, saya setuju. Buat kursus untuk memahamkan seseorang itu terhadap Islam, tetapi buat selepas dia masuk Islam. Pastikan dia masuk Islam terlebih dahulu. Selepas itu, barulah pihak Jabatan Agama, NGO atau pelbagai pihak lagi bolehlah mengadakan pelbagai kursus ke kelas ke dan sebagainya untuk memberikan kefahaman kepada orang-orang yang mu'alaf ini, yang baru masuk Islam ini. Itu baru betul. Jangan orang itu belum masuk Islam, kau dah bantai semua masuk kursus sana, kursus sini. Pening kepala bang. Menyusahkan pula orang masuk Islam masalahnya. Sedangkan kalau kita perhatikan, kalau orang itu keluar masuk agama lain dan sebagainya, tak ada pula kursus sana sini. Masuk Islam pula kena kursus sebagai pelik-pelik nampaknya, tuan-tuan sekalian. Kita kena ambil tahu ibrah daripada sejarah Nabi SAW. Walaupun Nabi memang tidak pernah memaksa sesiapa pun masuk Islam, tetapi biasanya kerajaan Islam akan memberikan pilihan kepada mana-mana pihak, sama ada mereka ini mahu masuk Islam ataupun nyatakan tak setia kepada kerajaan Islam ataupun diperangi. Jadi ramai di antara mereka yang mungkin masuk Islam pada ketika itu kerana takutkan tentera Islam, dan benda ini banyak terjadi ketika Fathu Makkah. Tetapi selepas mereka masuk Islam, kan, Rasulullah tak pernah persoalkan pun keikhlasan mereka. Sebagai contoh, Abu Sufyan. Ketika beliau memeluk Islam, Rasulullah tidak pernah mempersoalkan tentang keikhlasan Abu Sufyan memeluk agama Islam. Walaupun ada di antara para sahabat mengatakan bahawa, oh Abu Sufyan ni masuk Islam sebab dia takut. Rasulullah kata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka di sini, keikhlasan seseorang itu tidak perlu dipertikaikan. Kita cuma buat kerja kita, iaitu selepas dia masuk Islam, kita ajar dia berkenaan Islam, didik dia berkenaan Islam, biar dia jatuh cinta dengan Islam.
Kalau dahulunya mungkin dia masuk Islam sebab jatuh cinta dengan seseorang yang Islam, mungkin lelaki atau perempuan yang ingin dikahwini, sekarang ini biar dia jatuh cinta dengan Islam itu sendiri. Itu baru betul. Jadi dari satu segi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam yang saya katakan, ada kenyataan Mufti Pulau Pinang ini yang saya setuju dan ada yang saya memohon untuk berbeza pandangan. Apa yang saya setuju? Islam memang tidak memaksa sesiapa sahaja untuk masuk ke dalam agama yang suci ini. Tak pernah. Jadi kita tak boleh nak paksa orang itu masuk Islam, paksa orang ini masuk Islam dan sebagainya. Tetapi kita tidak haruslah menyusahkan orang yang hendak masuk Islam. Tak kiralah atas tujuan apa sekalipun. Ikhlas ke tak ikhlas ke, macam saya katakan tadi, bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Kerja kita ialah kita pastikan dia faham tentang Islam. Dan nak fahamkan tentang Islam ini bukan dengan mengadakan kursus sebelum dia masuk Islam, tetapi adakan kursus ataupun kelas selepas dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Biar dia belajar selepas masuk Islam, assimilatekan dia dengan agama Islam perlahan-lahan kayuh, bak kata orang, no problem. Janji dia faham dan janji dia akan terus mencintai Islam selepas itu. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, cabaran di dunia kita pada masa kini ialah cabaran berkenaan dengan orang sentiasa beranggapan bahawa Islam itu merupakan agama yang ekstrim dan sebagainya, dan tugas kita untuk memastikan pandangan mereka itu tidak benar sama sekali. Kenapa? Kerana inilah tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tetapi kalaulah ada orang yang masih lagi hendak mempertikaikan tentang perjalanan agama Islam dekat negara kita ini, saya tak nak cerita banyak. Saya nak tanyakan satu soalan kepada orang ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?